Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya dah terbongkar. Muhyiddin sebenarnya tiada jumlah SD mencukupi jadi Perdana Menteri. Akhirnya terbongkar bahawa pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya tidak pernah mempunyai 115 ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Ia dipercayai kerana terdapat pertindihan apabila beberapa ahli parlimen menandatangani SD sehingga 2 atau 3 kali. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kedudukan Muhyiddin ketika itu tidak jelas kerana dakwaan sudah peroleh 115 akuan bersumpah SD adalah bercanggah. Ia sekaligus mendorong Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu untuk membuat semakan semula. Atas sebab itu telah didapati Muhyiddin tidak mempunyai sokongan SD yang mencukupi untuk dilantik sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 pada November 2022. Apabila kedudukan tidak jelas, Muhyiddin kata ada 115, Anwar kata ada 112, ada orang tanda tangan sekali, 2 kali, 3 kali, ada parti berbeza pendapat. Oleh itu, Tuanku Agong pada waktu itu terpaksa buka semula dan semak untuk yakinkan diri Tuanku. Sebab itu dalam Perlembagaan Persekutuan dikatakan, mengikut pandangan dia atau Agong setelah melihat Tuanku, kemudian Tuanku panggil sidang Majlis Raja-Raja untuk bincang. Katanya kepada media selepas makan tengah hari-hari ini. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata, Majlis Raja-Raja dan Peguam Negara ketika itu, iaitu Tan Sri Idrus Harun, turut mempertikai jumlah SD berkenan. Setakat saya faham, pandangan Raja-Raja dan Peguam Negara pada masa itu yang dilihat oleh Muhyiddin mengatakan, jumlah itu dipertikai, maka diserah pada Budi Bicara Agong, kata Anwar. Muhyiddin ketika berkempen pada pilihan raya kecil PRK Nenggiri baru-baru ini mendakwa, beliau memiliki 115 SD selepas PRU 15 dan menyatakan bahawa jumlah itu cukup untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Namun katanya, beliau tidak dipanggil oleh Tuanku Agong untuk mengangkat sumpah. Perkara ini telah menimbulkan kemarahan berbagai pihak, termasuklah yang terkini, daerah Bentong bakal menyaksikan. Rekod baru dibuat terhadap seorang bekas Perdana Menteri yang mungkin beliau akan terima laporan polis lebih daripada 300 untuk satu-satu isu. Dengan adanya tindakan itu menunjukkan ianya adalah perkara yang sangat besar, membuatkan rakyat gelisah dan tidak berpuas hati. Tindakan Muhyiddin menyentuh 3R. Jadi kini terbukti Anwar Ibrahim telah pun bersuara kali ini. Terbongkar bahawa Muhyiddin sebenarnya tiada jumlah SD mencukupi jadi Perdana Menteri. Sebelum kita berpisah, mohon tinggalkan komen anda, berikan komen yang paling banyak, paling hebat. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kali pertama seorang bekas Perdana Menteri mencipta rekod paling besar di Malaysia, silap-silap hari bulan di dunia. Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia, akhirnya mencipta rekod, bukan rekod biasa-biasa. Ini rekod luar biasa. Apabila Muhyiddin mungkin akan pecah rekod apabila
300 beliau menjadi Perdana Menteri pertama yang akan menerima lebih 300 laporan polis. Apa yang berlaku sehingga bekas Perdana Menteri yang sepatutnya disanjung, yang sepatutnya diangkat, bekas Perdana Menteri yang sepatutnya dihormati dan diingati dalam lembaran perjalanan sebuah masyarakat Malaysia, tiba-tiba pula diingati bukan karena kejayaan, bukan karena sumbangan, bukan karena kehebatan, tapi bakal diingati karena mungkin akan mencipta rekod pertama menerima 300 laporan polis, lebih 300 laporan polis. Dari mana nih sehingga menerima laporan polis sebesar itu? Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin menjadi bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama yang dilapor ke polis lebih 300 kali untuk satu-satu isu. Wow, ini hebat. Maknanya begini, karena satu isu sahaja dia mendapat laporan polis sebanyak lebih 300 kali. Hanya satu isu. Mungkin ramai Perdana Menteri di seluruh dunia kah, di Malaysia kah, yang menerima laporan polis banyak, tetapi itu mungkin pelbagai isu dikumpulkan baru ada lebih 300. Yang ini dalam satu isu. Isunya adalah berkaitan dakwaan ucapan Muhyiddin dalam kempen PRK Nenggiri seperti memperlekeh dan menghina bekas yang di Pertuan Agong, datang daripada Pahang, yaitu Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah. 300 laporan polis yang dibuat ini berikutan kes. Muhyiddin menyentuh isu 3R, yaitu Raja, Agama dan Kaum, dengan memetik nama yang di Pertuan Agong yang ke-16 ketika berkempen dalam pilihan raya kecil Dun Nenggiri di Gua Musang, Kelantan. Menurut laporan, seluruh penduduk Bentong, Pahang akan membuat kira-kira 300 laporan polis terhadap Muhyiddin berhubung isu tersebut. Penghulu Bentong 1 Muhammad Azizi Khalid berkata, laporan polis pertama telah dibuat olehnya hari ini sebagai pencetus kepada laporan-laporan polis yang akan dibuat oleh setiap wakil kampung di daerah itu. Laporan ini adalah sebagai permulaan dan selepas ini setiap kampung akan membuat kira-kira 13 laporan polis dengan dijangka kira-kira 300 laporan polis akan dibuat dalam masa terdekat. Kami memohon supaya pihak polis membuat siasatan di atas kenyataan ceramah bekas Perdana Menteri ke-8 itu dan diambil tindakan sewajarnya, katanya memetik laporan Kosmo hari ini. Daerah Bentong mempunyai kira-kira 60 buah kampung termasuk Kampung Baru Cina dan kampung orang asli yang difahamkan akan membuat laporan polis secara berperingkat. Penduduk percaya kenyataan yang dibuat bekas Perdana Menteri itu dalam ceramahnya seolah-olah mengatakan yang di Pertuan Agong ketika itu gagal menghormati peruntukan dalam pelembagaan persekutuan. Penduduk percaya kenyataan yang dibuat bekas Perdana Menteri itu dalam ceramahnya seolah-olah mengatakan yang di Pertuan Agong ketika itu gagal menghormati peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Saya percaya bahwa ucapan Muhyiddin itu bersifat fitnah, menghasut, serta dengan jelas menyentuh isu 3R jelasnya lagi. Buat masa ini, Ketua Polis Negara mengesahkan sebanyak 30 laporan polis telah diterima berkaitan ucapan Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mufti pun yakin pendirian Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim mengenai Palestin bukan lakonan. Baru-baru ini timbul isu termasuklah daripada pihak-pihak yang tidak senada dengan Anwar Ibrahim ataupun kata lain hater Anwar Ibrahim. Mereka menuduh Anwar Ibrahim kononnya hanya berlakon tentang isu penyelamatan
rakyat Palestin yang berawat atau menerima rawatan di Malaysia. Ada yang mengatakan itu hanya tindakan politik untuk meraih perhatian dunia, bagi meraih perhatian masyarakat Islam, bagi meraih undi ataupun perhatian masyarakat pengundi Islam di Malaysia. Ada yang menuduh Anwar Ibrahim melakukan perkara itu. Tapi sebenarnya saudara-saudara sekalian, Mufti pun yakin itu bukanlah lakonan. Pendirian Perdana Menteri ke-10 mengenai Palestin bukan satu lakonan. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin menyifatkan pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai Palestin datang dari diri Perdana Menteri itu sendiri. Menurutnya, ucapan Perdana Menteri ke-10 pada Muktamar Masjid se-Malaysia untuk Al-Aqsa dan Palestin bukan lakonan politik. Saya hadir ke majlis ini. Saya mendengar ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10. Saya berpendapat, beliau telah mengambil risiko yang besar untuk dirinya, bahkan politiknya demi isu Palestin, kata Mufti tersebut. Jika ia satu lakonan politik, pasti ia bukan lagi sesuatu yang membawa laba yang banyak. Saya percaya dari kenyataan-kenyataan yang sangat tegas dan jelas itu datang dari diri beliau. Katanya menerusi akaun Facebook Dr. Mazza Channel. Terdahulu, Anwar dalam Muktamar Masjid se-Malaysia untuk Al-Aqsa dan Palestin hari ini, antara lain menemplak kenyataan segelintir pihak yang mempersoalkan usaha murni kerajaan membawa rakyat Palestin yang cedera ke Malaysia untuk diberi rawatan. Mengulas lanjut, Dr. Muhammad Asri berkata, Allah lebih mengetahui segalanya. Itulah andaian saya yang tidak terlibat dengan parti politik sesiapa, kata Mufti itu lagi. Pemimpin-pemimpin gerakan Islam yang tidak memegang tampuk kuasa sahaja, yang biasanya bercakap demikian, ujar beliau. Saudara-saudara sekalian, dengan kenyataan daripada Mufti Perlis ini, maka dapat disimpulkan bahawa Anwar Ibrahim sanggup merisikokan jawatan Perdana Menterinya yang diperjuangkannya berpuluh-puluh tahun dengan keringat dan air mata, semata-mata hanya untuk memperjuangkan Palestin. Dan menurut Mufti Perlis ini lagi, amat jelas katanya, apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim datang daripada diri beliau sendiri. Sanggup mengambil risiko besar, bahkan sanggup merisikokan politik beliau. Di samping itu, daripada pendapat Mufti Perlis ini, jika ia satu lakonan politik, ia pasti bukan satu yang membawa laba kepada Anwar Ibrahim. Maknanya tiada keuntungan yang besar untuk beliau. Kata Mufti Perlis ini, dia percaya dari kenyataan-kenyataan beliau, yaitu Anwar Ibrahim yang sangat tegas dan jelas, itu datang dari diri beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kali ini melibatkan isu keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Selain daripada itu, ianya juga melibatkan ulasan tentang undi percaya dan undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim. Saudara, tanpa kita sedari, Anwar Ibrahim sudah melalui 3 ujian keabsahan semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi, apa lagi sebenarnya yang nak diuji oleh Muhyiddin Yassin? Apalagi yang nak dibawa undi SD akuan bersumpah yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin yang dikatakan 115 itu. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Muhyiddin itu belum pun dibuktikan secara sah dan muktamad. Kalau berani dedahkan nama-namanya semua. Daripada 1 hingga 115 buktikan nama-nama itu, termasuklah ahli Parlimen Barisan Nasional. Barulah percaya semua orang. Namun demikian, sehingga ke hari ini masih tidak ada satu nama pun yang diberitahu daripada Barisan Nasional UMNO. Dan yang lebih menarik lagi, belum pernah pun disahkan
bahwa Muhyiddin Yassin memiliki jumlah sokongan parlimen lebih daripada 115 itu. Di mana letaknya? Tapi Anwar Ibrahim telah pun melalui 3 kali keabsahan Perdana Menteri ini disahkan, teruji, dan terbukti benar. Anwar Ibrahim mendapat lebih daripada majoriti muda di parlimen. Jadi come on lah, move on lah bosku. Jangan lagi ternafsu-nafsu nak membawa lagi SD tersebut. Kena sekarang ini sudah ada akta anti lompat parti. Tidak perlu lagi membawa apa-apa perkara yang membawa kepada isu berkaitan keabsahan Perdana Menteri. Sebenarnya sudah 3 kali keabsahan kerajaan Madani yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim diuji. Dan terbukti walaupun pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin membangkitkan isu perakuan berkanun SD yang kononnya dia miliki 115. Tapi Anwar Ibrahim tetap memiliki lebih daripada 115. Jadi di mana sebenarnya apa buktinya Muhyiddin itu memiliki 115? Sedangkan Anwar Ibrahim sudah teruji di Litar Lumba. Muhyiddin pula belum teruji di Litar Lumba. Nak percaya mana satu? Terpulanglah pada anda. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kali pertama keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 terbukti semasa usul undi percaya yang dibentangkan pada persidangan pertama Dewan Rakyat pada 19 Disember 2022. Menerusi satu kenyataan, Fahmi yang juga juru cakap Kerajaan Perpaduan berkata, keabsahan Kerajaan Perpaduan sekali lagi terbukti apabila Belanjawan 2023 diluluskan pada 9 Mac 2023. Bermakna apabila belanjawan itu diterima, makanya Anwar Ibrahim sah memiliki jumlah yang cukup sebagai Perdana Menteri. Belanjawan pertama yang dibentangkan di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan diluluskan di parlimen itu selepas majoriti ahli Dewan Rakyat menyatakan sokongan pada rang undang-undang RUU Perbekalan 2023. Bukti ketiga jelas, Fahmi, ialah apabila Dewan Rakyat pada 2 November 2023 meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2024. Belanjawan 2024 selepas RUU itu selesai dibahaskan di peringkat dasar. RUU Perbekalan 2024 itu diluluskan menerusi undian suara. Ketika sesi mesyuarat dipengerusikan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Tiada pertikaian lagi. Move on lah, come on, tegas Fahmi lagi. Sebelum ini, Muhyiddin telah membuat kesekian kalinya membangkitkan sekali lagi isu SD, walaupun Anwar telah membuktikan sokongan terhadapnya di Dewan Rakyat. Semasa kempen PRK Nenggiri beberapa hari yang lepas, Muhyiddin mendakwa dia memiliki 115 SD selepas PRU 15. Dan dakwanya, jumlah itu cukup untuknya dilantik, maafkan saya, menjadi Perdana Menteri. Tapi ramai yang percaya. Tapi sekarang ini dengan pendedahan seperti ini kita makin meragui. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.